boleh gunakan segala cabaran yang kita dah hadapi, dah tempuhi sepanjang tahun 2020 ni sebagai pengalaman. Harapan saya untuk tahun 2021 is better sebab we are changing. We want to be better and be more positive dalam hidup ni. Di samping itu, kita juga seharusnya mempunyai kesedaran yang tinggi dan tidak leka untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan norma baharu sekaligus membantu dalam mencegah penularan wabak COVID-19 ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari dan salam 29 Disember 2020. Hari ini, hari Rabu, bertemankan saya Uyaina Arsyad dan juga Fahrin Ahmad yang dah lama saya tak jumpa sebenarnya. Okey, baiklah kita bersama lagi pada hari ini dengan penonton-penonton wanita hari ini yang pastinya kami akan membawakan anda satu pengisian yang cukup menarik, cukup berguna untuk hari ini. Tapi persoalan pembukaan kita pada hari ini seperti mana topik kita, bersediakah Yana untuk 2021 ni? Itulah tu, kalau kita bercakap bersedia ataupun tidak, sebenarnya tinggal 30 hari bulan, 31 hari bulan, 2 hari sahaja lagi sebelum 2020 melabuhkan tirainya dan kita akan menyambut tahun baru 2021. Tapi pastinya 2020 meninggalkan berbagai kesan, berbagai emosi dan juga mungkin berbagai hikmah untuk kita semua. Tapi itu akan kita bincangkan sebentar sahaja lagi. Tapi apa yang pasti Yana juga ternanti-nantikan drama-drama anda sendiri pada 2021 termasuklah penonton-penonton kita. Kerana sekarang kita ada drama terbaru iaitu Bougainvillea yang kini boleh di-stream secara percuma dan eksklusif di platform digital iQIYI. Sama ada aplikasi iQIYI atau laman web www.iq.com. Mengisahkan tentang seorang jururawat peribadi, obses mengejar impiannya untuk hidup senang sehingga sanggup merampas suami pesakitnya sendiri. Ya Allah. Dan bukan cerita ini sahaja, kalau anda nak cari platform streaming yang mempunyai drama tempatan yang best dan gempak, iQIYI lah pilihan nombor 1. Ingat drama? Ingat iQIYI. Itu dia ada tunjuk tadi tu. Kita nampak macam mana cara nak menyebut iQIYI tu. iQIYI. Okey, drama Bougainvillea ni sekadar untuk berkongsi juga sedang ke udara di slot Samarinda TV3 lakonan Beto Kushairi, Nora Danish dan juga Intan Ladian. Ya, dan akan datang Fahrin Ahmad pula akan membintangi dalam Bougainvillea ini. Okey, baik, sebelum kami ke topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, kita nak bersama dengan Nur Fazlin Muhammad Ramli untuk segmen JMTV. Silakan. Coklat. Premium coklat? Produk apa tu? Hai semua, Assalamualaikum kepada semua penonton wanita hari ini. Okay, saya Lin, founder bagi Coklat Melekit. Okay, ingin mewawarkan dan men-share satu produk yang tengah viral sekarang, yang tengah hangat diperkatakan, iaitu Coklat Melekit. Okay, apa itu Coklat Melekit? Coklat Melekit merupakan satu biji rin coklat yang berasaskan premium, bahan yang premium, dan coklat ini merupakan satu produk yang sangat diminati oleh orang ramai. Okey, apa yang saya nak perkatakan hari ini adalah Coklat Melekit terdiri daripada 4 variasi produk, iaitu coklat jar, iaitu coklat jar original dan juga coklat jar orange. Coklat leleh terdiri daripada 2 variasi yang utama, iaitu Cocoa Ball dan juga coklat leleh melekit yang terdiri daripada Cocoa Crunch. Okey, 2 variasi ini menggunakan bahan-bahan yang premium. So, apa bezanya coklat jar dan juga coklat leleh ni? Okey, coklat jar ni adalah versi kering. Manakala coklat leleh ni adalah versi yang coklat, limpahan coklat yang sangat-sangat melimpah. So dia melting sangat di mulut dan memang sangat sesuai dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Okey, di sini saya ingin mewawarkan satu slot promosi yang sangat-sangat best pada hari ini, iaitu kami mewawarkan kepada semua ejen yang terbaru untuk menikmati promosi year end sale RM99 dan free postage sahaja. Hari ini sahaja untuk 100 orang yang pertama sahaja. So, slot yang kami buka adalah Cocoa Ball dan juga
coklat leleh Coco Crunch. So, dua produk ini boleh dinikmati pada hari ini saja. Dan jangan lupa hubungi nombor di bawah dan juga boleh pergi ke website kami. Okey, terima kasih coklat. Coklat. Fahim comel suka coklat dia dah. Suka kan? Suka. Lepas ni kita ramai-ramai pergi cari coklat. Okey, Yana. Baik. Kita dah berkongsikan sedikit tadi tentang bersedekah untuk 2021. Tapi sebenarnya hari ini di dalam Wanita Hari ini bersama saya dan juga Yana, kita akan berbincangkan adakah kita bersedia dari sudut kewangan. Betul. Kerana Yana, 2020 ni ramai yang sangat-sangat terkesan, malah terkejut. Kalau kita ingat kembali, kita imbas kembali, pandemik COVID-19 ini bermula sekitar, yang betul-betul memberi kesan dan impak yang sangat besar adalah sekitar bulan Mac tempoh hari. Ramai yang sebenarnya tak bersedia. Betul, malah PKP yang pertama pun berlangsung pada 18 Mac yang lalu dan sehingga ke hari ini mungkin ramai dalam kalangan kita yang kehilangan pekerjaan. Betul. Ataupun yang mempunyai pekerjaan yang berbeza ataupun mempunyai lebih daripada satu pekerjaan buat masa ini. Tetapi menjadi persoalannya bagaimana untuk perancangan kita bagi tahun 2021 nanti, khususnya bagi aspek ataupun faktor kewangan. Sebab apa Tuan Farin? Walaupun kita sering kali membawa topik kewangan di Wanita Hari ini, saya kira ini adalah satu topik yang kita harus sentiasa membincangkan. Sebab duit ni kalau kita tak uruskan dengan betul, yang banyak pun boleh jadi sikit, lama-lama habis terus. Sebentar saja lagi kita akan bersama dengan seorang pengurus kewangan yang akan berkongsi dengan kita bagaimana untuk kita mengubah tabiat perbelanjaan, tabiat kewangan. Tapi apa yang sangat-sangat penting, saya kira antara hikmah lainnya pada tahun 2020 ialah bagaimana kita sendiri mungkin baru sedar tentang betapa selama ini kita salah menguruskan kewangan kita. Kita tidak ada tabung kecemasan, kita tidak ada mungkin insurans dan sebagainya. Jadi itulah yang kita akan cuba ubah dan cuba memberi nasihat dan juga idea kepada anda semua pada topik kita pada hari ini. Betul. Dan kepada anda yang sedang menonton sekarang, kalau ada sebarang soalan berkaitan dengan kewangan yang nak diajukan kepada panel kami di studio, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami WHI TV3. Okey, pastikan anda terus bersama dengan kami, jangan ke mana-mana kerana kita perlu bersedia untuk 2021. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Krisis global wabak COVID-19 kini sudah genap setahun bermula di seluruh dunia dan telah memberi banyak kesan buruk terhadap manusia maupun negara. Pandemik ini bukan sahaja memberi kesan terhadap kesihatan, malahan turut memberi impak yang besar terhadap ekonomi global. Oleh itu, masyarakat seharusnya bersikap lebih peka dan berdisiplin dalam berbelanja ketika ini. Di samping itu, kita juga seharusnya mempunyai kesedaran yang tinggi dan tidak leka untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan norma baharu sekaligus membantu dalam mencegah penularan wabak COVID-19 ini. Persoalannya, sejauh manakah kesedaran masyarakat kita dalam bersedia untuk ke tahun 2021? Bagaimana sebenarnya cara terbaik untuk kita merancang kewangan pada waktu begini? Takut tu memang takut lah. Tapi kita boleh gunakan segala cabaran yang kita dah hadapi, dah tempuhi sepanjang tahun 2020 ni sebagai pengalaman untuk kita lebih bersedia menghadapi tahun 2021. Tahun ni dah cukup susah dah, tahun 2020 ni kan. Jadi rasanya untuk tahun depan tu 2021 ni tak ada beza. Macam kata orang putih tu lah. You've done it once, you can do it again. InsyaAllah boleh bersedia. Tak dinafikan, tahun 2020 adalah satu tahun yang sangat-sangat getir dan memeritkan. Persoalannya, adakah kita sudah bersedia untuk tahun 2021 khususnya bagi faktor kewangan? Dan tanpa membuang masa lagi, elok kalau saya perkenalkan tetamu istimewa kita di studio Wanita hari ini, iaitu Encik Syamsuddin Kadir yang merupakan seorang pengurus kewangan. Apa khabar Encik Syamsuddin? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami hari ini. Saya suka. Serba segak, serba kuning pada Kawan hari lama ini. anda berdua. Memang dah kenal lama. Memang seorang pengurus kewangan yang akan memberi nasihat yang cukup baik untuk kita semua. Jadi sebenarnya kepada anda penonton wanita ni, kalau anda tak bersama dengan kami untuk topik kali ini sangat-sangat rugi. Tumpukan perhatian anda bersama dengan kami kerana sebelah Cik Syamsuddin pun dah ada papan putih. Ada sesuatu yang cukup baik akan dikongsikan bersama dengan kita. Baik, Cik Syamsuddin, sebelum kita menyentuh tentang
tentang bersediakah kita 2021 ni. Selalu bila kita berbicara mengenai kewangan, masalah orang adalah untuk menyimpan, untuk menabung. Sebenarnya apa masalah kita ataupun manusia ni sebenarnya? Mungkin saya pun ada masalah tu sebenarnya. Okey, dia sebenarnya bukan isu duit. Lalu saya ingat memang duit tak cukup sebab banyak orang sebut tak ada duit apabila saya tengok kadang-kadang pergi ziarah rumah-rumah tertentu. Saya tengok lifestyle dia ada setengah bukan saja boleh menyimpan, boleh beli rumah pun tapi dia tak mampu beli rumah. Sebenarnya dalam ialah kalau kita tengok kat luar sana ni semua benda yang kita nak. Tambah kalau online, kalau kita pergi ke pasar raya kan, semua benda, kan tengok biskut saja pun berapa ratus kadang-kadang beribu jenis. Macam-macam. Okey, kalau masuk dalam pasar online lagilah. Jadi sebenarnya nak hak tu macam kereta. Beli kereta murah ke mahal kena ada brake. Tak ada brake masuk jatuh gaung, right? Tak kira kereta mahal. Jadi sama kewangan kita kena ada brake. Baru boleh menyimpan. Kalau kita yalah dapat gaji, kalau kita tak ada brake ni untuk berhenti dia belanja, memang tak cukup. Jadi masalah dia orang tak tahu nak break bila lah ni. Orang tak tahu break dan break pun kadang tak ada. Dia kata dapat gaji untuk belanja lah. Macam orang katalah dunia ni satu pinjaman, selagi aku boleh pinjam aku pinjam. Lepas tu yes. Jadi dia sebenarnya kena ada break. Break tu yang kena belajar. Baik. Okey, tetapi kan Encik Syamsuddin, kalau kita bercakap tentang nak menyimpan ni juga, pastinya kita perlu ada sumber pendapatan. Dan bila kita ada sumber pendapatan ni, kita manusia zaman sekarang ni memang takkan lari daripada komitmen. Betul tak Fahrin? Ada komitmen rumah, komitmen kereta, nak bagi mak ayah lagi, telefon dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya peratusan yang sepatutnya kita belanja dan peratusan yang seharusnya kita simpan? Okey, saya rasa kalau hutang ni dua jenis hutang yang patut manusia ambilkan nak tenang. Nak tenanglah. Kalau tak nak tenang ambil hutang rumah dengan hutang kereta. Kereta pun tempoh pembiayaan mesti 5 tahun. Mana kalau kita nak itu break dia. Mana kalau kita nak beli sebuah kereta tak kira second hand ke baru tak ada masalah. Tanya dia kalau bayar kalau kita ambil nak beli kereta ni berapa 5 tahun bayar. Dia kata 3,000 sebulan. Oh tak mampu. So kita downgrade kereta tu sampai yang mampu. Mana kalau gaji kita 3,000, okey kita 3,000 ataupun dia ada dua lah. Satu nak buat break tahun pun boleh. Ataupun kan nak buat 9 tahun juga tapi maksimum 15% saja. Mana kalau gaji 3,000 450 saja boleh. Kalau gaji tu untuk kereta lah. Kalau gaji pula jangan lebih 70% sebaiknya. Tapi kalau gaji 1,000 memang tak boleh pakai ni sebab nak hidup pun tak cukup kalau 1,000 di KL lah. 1,000 2,000 rasa dia boleh simpan lah 10%. Okey Cik Samsudin, dah alang-alang kita ada papan putih tu Cik Samsudin. Mungkin Cik Samsudin boleh kongsi dengan para penonton tentang kiraan-kiraan yang boleh kita lakukan. Tadi tu. Okey, boleh insya-Allah. Silakan. Sebab apa tahu Fahrin? Macam yang kita Tadi katakan awak tadi lah. satu lagi tabung. Ya. Tabung untuk orang nak kahwin tu. Dia tunjuk betul-betul dekat sini. Tapi saya setuju tu Fahrin. Sebab kalau nak berkahwin ni kita perlu ukur baju di badan sendiri juga. Itu salah satu sebenarnya. Berapa yang perlu diperbelanjakan. Okey, kita tunggu gambar daripada Cik Samsudin. Contoh gaji kita 3,000 maksudnya kita sesuaikan dengan gaji kita lah. Jadi break dia simple je 70%. Mana 70% yang kita boleh belanja. Okey. Mana kalau 70% makna 2,100 ni kita boleh belanja. Okey, belanja dengan nak bayar itulah komitmen kereta rumah. Ada orang dia nak rumah kecil je. Tapi kereta besar sebab kata berjalan orang nampak kereta, orang tak nampak rumah kita. Tu pun tak masuk neraka. Yang kedua pula nak rumah besar tapi kereta Allah teruknya kereta dia. Tapi dia nak rumah dia. Itu pun okey. Dia bergantung pada kita. Setiap orang impian berbeza. Yang tu tak masalah. Janji jangan lebih pada ni je. Lebih tu makna break kita dah tak makan. Jadi yang mana break tak makan kalau kita belanja lebih pada ni, tontonlah program ni untuk nak tambah break pack baru. Boleh? Jadi jumlah yang kita tak boleh belanja sebaiknya adalah 30 ni untuk dia ada dua lah. Satu untuk masa depan kita. Okey. Satu lagi untuk rainy day tu lah. Emergency lah ya. Betul. Sebab dalam hidup kita memang emergency ni kalau kita tak WhatsApp pun kita barang kita tak WhatsApp orang mencuri barang kita. Kecemasan ni ni contoh handphone kita hilang dah. Kan dia tak WhatsApp. Ya. Okey, jadi 30 ni boleh nak bagi, nak buat yang 20%, yang ni 10% pun boleh ya. Jadi kita boleh yang ni boleh main. Ada yang buat 25. Macam saya buat 25-5. Ada kadang-kadang saya letak kat sini je. 25-5% daripada jumlah tu. Maknanya daripada 30% tu kita bahagikan peratusan lagi. Okey, sebab yang ni masa depan macam ni. Kita kalau beli kereta guna duit sendiri stres. Tak kira kereta besar mana kita beli. Memang stres. Betul. Atau nak paling mudah makan lah. Makan yang kita makan bayar sendiri dengan makan yang orang lain bayar mana lagi sedap? Kedai sama ni, kedai sama. Yang kita bagi orang makan lah. Itu pahala dah makan. Orang belanja lah. Orang belanja tu. Jadi samalah dalam 30 ni. Mana kalau kita nak beli kereta yang nak pakai keperluan kita ni kat sini. Mana kereta keperluan. Nak beli kereta kendak guna duit dia ni. Okey Cik Samsudin, sorry saya mencelah. Tapi kalau macam maintenance kereta, insurans kereta, apa semua nak termasuk dalam ni?
Yang belanja tu Itu bagus. Bila sebut kereta, saya sebut satu benda ya. Kereta ni kalau kita beli bayar bulan-bulan contoh RM 700 lah contoh ansuran kita. Kalau ansuran kita 700 sebenarnya kita ada kos sampingan kos sampingan petrol, lepas tu tayar tayar kereta walaupun memang tak tukar hari-hari. 2 tahun atau setahun setengah nak kena tukar. So bila nak tukar kena bahagi. Sebenarnya secara asasnya kalau ansuran kita 700, kos sampingan campur semua dia akan jadi kalau kita eksekutif ke atas eksekutif ke atas ni yang bawa kereta pergi kerja lah. Kalau kerani setengahnya naik motor weekend je. Kalau eksekutif ke atas yang bawa kereta ke pejabat biasanya kos kita paling rendah ni 700. Paling rendah. Kos sampingan sebulan. Maknanya 700 sampai 700 1,400. 1,400 betul. Maknanya itu sebab yang orang tak baki. nampak tu. Yang tu yang break orang tak tahu nak kira. Nak beli kereta bukan tengok ansuran. Biasa kita tengok berapa ansuran. Okey, selepas gaji. Dia tak tengok ni sebab macam okey kita ambil road tax je. Road tax dengan takafurat. Insurans dia. Road tax dengan insurans contohnya 1,440, 1,500 right. Kita bagi 12. Kena bagi. Sebulan ni kos dia dah 120 dah untuk ini yang selalu orang lupa ni. Ini orang kata perbelanjaan yang tersembunyi. Betul. Jadi mana ni 700 paling rendah. Biasa orang 1,000 ni. Mana 1,700 itu yang jadi tak cukup tu. Tapi kan Encik Syamsuddin menjadi persoalan juga adakah peratusan 70% dan 30% ini berbeza sebelum waktu COVID dan sekarang ini dalam tempoh COVID. Adakah kita sekarang ni perlu lebih berwaspada dan peratusan itu mungkin sedikit berbeza sekarang di mana kita perlu menyimpan dengan lebih banyak Betul. lagi. Bagi yang mana yang tak terkesan lagi sebab kita tak boleh nak jangka tahun 2021 ni COVID ni bila akan berakhir. Macam kita ingat mula-mula PKP sebulan tu kita ingat sebulan 2 bulan dah selesai. Sampai hari ni pun tak selesai. Ya, jadi jumlah ni kalau kita boleh maksimum naikkan lagi tu lagi bagus sebab kita tak tahu berapa lama. Sebab dana kita sebab dia bergantung pada ni. Kalau yang ni dah cantik kita buat dua ni tak apa dah tak nak tambah. Okey ramai di antara kita juga sebelum ini sebelum pandemik lah katalah pada 2020 dan sebelum-sebelumnya kita ada tabungan untuk pergi orang kata bercuti, untuk pergi enjoy, makan sedap-sedap sikit ke apa. Kalau untuk 2021 ni adakah perlu diubah ataupun bagaimana kita nak uruskan? Pasal saya kira sebenarnya bercuti ni sesuatu yang memang orang kata kena juga buat. Orang kata, macam mana tu? Sebab itu untuk menyihatkan jantung kita. Ya. Dia tengok atas kita. Kalau situasi yang kita tak, maksudnya kita masih ada gaji ataupun yang tak efek lah, terutama pejabat awam. Kalau suami isteri dua-dua, lainlah boleh maintain sedia ada. Bagi kita, kalau yang dah ada tabungan ni, maksudnya dia dah buat tabungan yang cantik. Contohnya tabungan dia, contoh untuk bercuti. Okey, kalau bercuti ni dia guna rumah, tabungan rumah. Rumah ni maksudnya dia menyimpan dulu duit, masa dia kerja dia boleh buat pembiayaan rumah untuk beli rumah flat, apartmen. Daripada duit sewa tu dia bercuti. Saya ada seorang guru saya, setiap tahun dia bawa satu family bercuti luar negara hanya menggunakan income daripada sebuah rumah saja. Itu tabungan. Tabungan. Jadi kita tengok tabungan kita di mana. Kalau dividen boleh. Kalau dividen, contoh kita letak di amanah saham, contoh ada yang bagi dividen, tak apa, boleh teruskan, tak ada masalah. Maknanya dia macam ada satu tabung khas lah yang memang itu je yang boleh digunakan untuk betul. Tapi tabungan tu mesti dia beranak. Dia tak boleh tabungan saving macam duit kita letak bawah bantal tu tak dipanggil tabungan zaman sekarang. Tetapi kan Encik Syamsuddin, maaf saya mencelah. Kita ada sedikit orang kata confusion ataupun kekeliruan di mana sesetengah orang menyangka bahawa untuk zaman sekarang ni, terutamanya untuk Hala 7 2021 ni, kita kena lebih banyak menabung. Tetapi bila kita bercakap tentang tabung yang memberi pulangan, itu dah masuk kepada pelaburan. Adakah seharusnya kita membuat lebih banyak pelaburan ataupun kita lebih banyak menyimpan? Okey, ayat yang paling bagus saya suka. Okey. Saya suka soalan tu. Dia sebenarnya zaman ni tak boleh dah saving. Tak boleh. Zaman tak boleh. Zaman dulu boleh 1960, 70, 80, 90 je saving tabungan. Tahun ni memang dia kena tabungan yang ada sifat pelaburan. Dia mesti ada. Sebab gini, contoh paling mudah sekali, RM300 tahun 1960 kita boleh beli kebun ya 1960. Hari ni blok kubur 250 ya. Dan masa zaman ni 1960 sekilo emas, perempuan kan wanita dengan emas, sekilo emas hanya RM5,000. Ya. Dan harga hari ni lebih kurang RM265,000 sekilo, nampak, daripada RM5,000. Ini dipanggil tabungan. Bagi wanita yang ada kat sini, yang ada jongkong, yang ada dinak, itu dipanggil tabungan yang ada bersifat pelaburan. Baik. Tapi kalau simpan bawah bantal 100, yalah macam dulu sekolah kan, mungkin zaman saya pun sen-sen bawa pergi sekolah. Sekarang nak bagi anak tak boleh.
Sebab angka dia masih kekal RM100 tapi nilai dia semakin berkurangan. Baik. Itu sebab dia kena macam orang buat si hijau tu bagus tapi jangan simpan dalam tabung lama. Si hijau kan setiap kali dapat hijau jangan belanja. Yang tu sebulan je. Lepas sebulan nak kena convert sama ada bentuk emas, bentuk dalam amanah saham ke apa yang ada dividen. Okey. Sebab nilai dia akan berkurangan. Yang nak cakap dia dulu awak ada tu tabung itik tu kan. Betul. Bermakna kita harus menabung yang ada juga pelaburan di akhirnya nanti. Yang boleh mengembangkan nilai. Sebab baik. kita sebenarnya tabungan kita dimakan oleh inflasi. Inflasi ni yang bahayanya. Okey, Cik Samsudin. Sekarang ni kita kira-kira kita dan apa yang kita terangkan ni adalah bagi mungkin secara konvensionalnya kepada mereka yang makan gaji, ada gaji tetap dan sebagainya. Okey, mungkin ada pelbagai lagi situasi di mana mereka bekerja sendiri. Kemudian pelbagai situasi yang melanda yang okey orang kata yang kerja kais pagi makan pagi. Itu satu. Dan mungkin situasi yang mungkin kehilangan suami, seorang suri rumah dan mungkin baru diceraikan dan sebagainya. Jadi bagaimana golongan ini boleh merancang perbelanjaan mereka untuk memastikan kesinambungan hidup mereka dengan kewangan ni? Okey, boleh sebut tadi kan yang kena bercerai itu yang selalu kita sebut wanita ni dia kena faham suami dia adalah pinjaman. Sampai tempoh dia ambil oleh Tuhan. Tak sampai tempoh dia ambil oleh wanita lain. Jadi dua benda yang penting. Nauzubillah min zalik. Tahu itu. Mungkin betul Jadi lah. apabila kita berpegang benda tu, kita terus kena memang wajib. Wanita bagi saya kena ada tabungan dia sendiri. Betul. Kalau tak ada sebab ada kes ni saya bagi yang berjaya lah. Dia suami bagi duit dapur untuk barang dapur, dia jimat. Dia jimat, maksud saya bukanlah jimat sampai tak makan. Tak ada membazir. Maknanya kalau nak masak nasi tu dia tahu berapa cupak untuk satu family. Macam kita di luar kita tahu tak berapa cawan beras untuk masak supaya tak membazir. Jadi apabila dia diceraikan, dia suri rumah. Apabila diceraikan, dia boleh datang ke KL. Anak dia yang sulung menyewa di KL, dia boleh beli rumah teres masa tu RM95,000 di Ampang. Cash dia bayar daripada dia suri rumah je. Kalau dia suri rumah yang duduk ataupun dia bekerja, dia tak ada simpan, dia harapkan suami. Kalau diceraikan, habis. Dan satu rumah pun sama. Wanita memang kena ada sebuah rumah. Ini tabungan ya, sebuah rumah atas nama sendiri. Masa masih ada kerja ni, belum dibuang kerja, kalau layak membeli rumah, belilah. Walaupun itu tabungan sebenarnya. Kalau kita jodoh dengan suami panjang, kita boleh kutip sewa dah nanti lepas dah habis bayar ke bank. Itu pendapatan dia dah. Sebab kalau rumah ni tak ada lagi orang buat report. Cik, saya nak buat report lah. Rumah saya tingkat 2 hilang. Tingkat 3 ada. Tingkat 1 ada. Tak ada lah. Jadi benda-benda tabungan tu lebih selamat. Jadi kena ada semua. Tabungan dalam bentuk emas, tabungan dalam saham mana. Jadi kalau boleh ada 9 tabungan yang berbeza. 9 tabungan yang berbeza. Ya, kena ada 9. Yang penting yang rainy days tadi tu. Sebab okey, dia macam air lah. Kalau rumah kita paip, guna paip kajaan je. Air tak ada kemarau ke ataupun pencemaran, habis. Kena ada telaga, ada tangki. Lagi banyak kita ada tu, lagi tenang hidup kita. Okey, baik Cik Syamsuddin. Tadi Cik Syamsuddin ada menyentuh tentang 9 jenis tabung itu betul. Boleh tak kongsikan dengan kita semua apa sebenarnya antara 9 jenis tabung yang kita perlu ada ni? Kalau panjang sangat, ada apa boleh saya ringkas. Boleh kita ringkaskan. Tapi yang penting ni kita kena tandakan ni. Kita cuba sebanyak yang boleh. Okey. Yang pertama kalau kita tengok sekarang ni kita ada tabungan di dia sebenarnya amanah saham ni ada banyak ya. Amanah saham 1. Pulang bagi mereka di mana mereka nak buat pelaburan. Amanah saham 2. Amanah saham 2. Okey, yang 3 kita boleh emas. Emas ni pula depend. Kalau nak untuk backup kecemasan better guna jongkong ataupun dinar aja. Sebab dia sesuai nilai dia kurang. Kalau kita emas biasa ni 916. Kalau harga hari ni 1,000, kalau esok harga 10,000, kita jual balik dapat lebih kurang 7,000. Lebih kurang. Ada tempat yang bagus, carilah. Tapi kalau jongkong ni biasanya kalau kita beli 1,000, kalau esok harga 10,000, kita jual balik dapat 9,000 ke atas. Lebih tinggi value dia. Tapi jangan pula lepas dah habis siaran bang singgah kedai emas jap nak jual semua. Nak pakai jongkong, nak pakai jongkong. Jangan. Cakap siapa ajar Cik Samsudin. Okey, boleh. Seterusnya yang keempat ni 2 yang tuan tanya. Ini unit trust. Unit trust 3. 1 2 3 4 right. Okey, apa lagi? Okey, kita ada PRS. Okey, ni still dalamnya ni untuk dana persaraan lah. Dia jadi plan lah. Retirement. Lepas tu kita ada rumah. Tak nak lagi rumah ni maksudnya kita beli rumah. Kita sebenarnya rumah ni kita boleh beli dengan diskaun 90% sebenarnya. Iaitu kita beli rumah, kan kita kerja ni masih belum dibuang kerja ni, better beli terus. Walaupun suami dah beli, kita beli atas nama kita. Dan kalau kita study betul, kita hanya bayar down payment saja 10%. Bulan-bulan menyewa yang bayar. Habis kalau yang disewakan lah sebagai pelaburan. Tapi kena kira dulu lah. Bukan pakai beli nampak rumah beli je. Dia mesti ada sebab. Jadi rumah ni dia dah boleh bagi duit pendapatan kat kita dah. Baik. Rumah. Kalau kita nak go lagi, kebun pun boleh. Kebun?
Kebun yes, dia boleh dapat contoh getah, kelapa sawit yes. Tapi cuma nak bermula ni bukan. Kita bermula kat atas ni. Yang ni kita yang ni kita boleh guna duit bank. Ni duit bank. Ya, ada banyak lagi yang okey, ni di antara kita pula. Okey, yang si hijau pun yes. Si hijau tapi untuk sementara lah. Si hijau ni maknanya bagi yang mana tak boleh menyimpan, buat macam ni je. Hari ni kalau kita belanja tengah hari ke, bagi duit RM50, ada tak yang bagi duit RM5 hijau tu? Jangan belanja masuk dalam tabung yang tak boleh buka daripada bawah. Okey. Jangan boleh buka sebab keadaan tuan tak penuh-penuh. Tunjukkan gambar tabung yang recycle. Memang itu takkan penuh. Ya, penuh tu tukar, penuhkan yang lain. Ya. Sebab ada dividen yang bagi bulan Januari, bagi dividen. Jadi kalau kita susung hampir setiap bulan. Nak lagi satu kita bunga saham. Saham Malaysia. 1, 2, 3 cukup. Bursa Malaysia ni kita dapat 2. Memang kalau beli hari jual hari kita stres. Tinggal je. Tiba-tiba masuk akaun ada RM90, ada RM500 dividen dapat. Ya? Okey, jadi ini antara 9 tabung yang boleh memberi inspirasi sebenarnya kepada kita semua untuk bagaimana nak menabung. Dan atas nama kita. Ya. Bukan nama bukan. Sebab tadi sebelum sampai ni ada seorang wanita share 58 umur dia baru bercerai 4 tahun. Mana 54 dia dah bercerai. Tapi rumah tu 2 nama, suami tak nak bayar. So saya punya advice sama ada jual rumah tu beli. Nanti kalau dia teruskan apa-apa jadi ada bahagian suami dah. Okey, Cik Samsudin, di penghujung perbincangan kita ni personal ringkas kepada para penonton kita mengenai persediaan 2021 dan di mana mereka boleh mencari Cik Samsudin kalau perlukan nasihat dan tips sebagainya. Silakan. Okey, yang pertamanya apa-apa pun tingkatkan break pack kita tadi. Maknanya break pack tu biar 70% kita belanja sebab tahun 2021 banyak lagi. Kita tengok syarikat pun banyak tutup. Kalau kita tak kena buang hari ini, ingat bom jangka akan sentiasa ada pada setiap orang. Ticking bomb. Tunggu masa nak meletup je. Jangan tunggu dia meletup. Sebab meletup ni pilihan kita juga untuk sediakan dana-dana yang berbeza. Dan kalau boleh, biar ada 5 dana yang berbeza yang dapat bagi kita pulangan yang berbeza. Dan bagi yang mana nak cari saya, mungkin di Facebook saya pun boleh, di Samsudin Kadir. InsyaAllah. Facebook, Instagram Samsudin Kadir. Samsudin Kadir. SHAMSUDDIN. InsyaAllah. Okey, baik. Ni kalau nak tanya lebih lanjut lagi boleh terus ke laman Facebook. Mesti ada banyak perkongsian oleh Cik Samsudin di situ berkenaan dengan kewangan. Jadi kesimpulannya sebenarnya yang kita boleh katakan ialah simpanan itu sangat penting. Tidak kira sikit atau banyak pendapatan anda, simpanan itu penting. Pepatah Melayu pun ada kata, sediakan payung sebelum hujan. Baik, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Terima kasih Cik Samsudin. Wanita Hari Ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita Hari Ini dan dalam segmen tajaan sekarang ni Yana bersama dengan Nur Atira Samsudin yang merupakan pegawai pemasaran Jamu Jelita. Apa khabar Atira? Khabar baik. Apa khabar Yana? Sihat Alhamdulillah. Lama Hari tak ni jumpa. Apa nak kongsi? Itulah tu. Okey, terima kasih Uyana. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Selamat sejahtera dan Uyana pejam cilik rupanya hari ini dah orang kata apa esok dah hari terakhir kita 2020. Cepat waktu berlalu dan untuk kita ni bersediakah kita menghadapi 2021 dan bila bercakap pasal tahun baru atau percaya ramai sebenarnya yang dah pasang niat azam baru dan sebagainya dan kebanyakan dari kita ada je yang azam 2020 tak habis lagi dah masuk 2021 katanya bawa ke tahun depan. Dan bila bercakap tentang azam ni tak lain tak bukan majoriti masyarakat Malaysia ni mesti ramai yang nak ada badan yang cantik lah, nak ada orang kata apa saiz yang diidamkan lah, nak bergaya dan sebagainya. Jadi sebab itulah hari ni saya nak sharekan kepada anda kenapa kita ni kena jaga makan sebab bila kita ni meningkat usia Yana kita mesti tahu bahawa umur meningkat ni metabolisme menurun dan waktu ni lah apa yang kita makan Yana lambat nak cerna, susah lawas dan menyebabkan apa kita makan tersimpan jadi toksin, makan pula benda yang tak sihat macam Kak Viti tu. Jadi inilah punca terjadinya saiz fizikal tidak seimbang Yana. Kadang-kadang tu perut makin ke depan, berat bertambah dan lagi parah jadi isu body shaming. Itu yang paling kita takut. Malah kajian ada mengatakan bahawa yang sebenar-benarnya kaum wanita sebenarnya Yana lebih cenderung untuk ada masalah ni. Jadi sebab tu kalau kita tengok wanita kat Malaysia ni kebanyakannya comel-comel. Lagi-lagi wanita yang mencapai menopause ni dan tak percaya hari ini yang menjadi kerisauan buat semua bukan sahaja wanita tetapi lelaki juga. Jadi ada juga yang ada masalah banyak toksin dalam badan sehingga ada masalah bau badan, naik jerawat, ada yang saiz fizikal tidak seimbang, perut selalu tegang dan selalu lama mengurat dalam toilet, tak lawas. Dan inilah masanya jangan fikir panjang, anda kena cepat-cepat dapatkan produk Lemon Plus ni Uyana dan amalkan kaedah 1 hari 1 secik. Sebab dalam tubuh kita jika kita kekurangan
kandungan fiber, kebadan kalian untuk berat naik sangat tinggi. Okey. Sebab tu perlunya kita ni sentiasa lawas, kita ada sistem pengedaman yang lancar supaya apa yang kita makan tak tersimpan dan menyebabkan perut kita tak selesa, meragam dan jadi toksin dan punca kepada usus kotor dan juga penyakit. Jadi anda boleh cuba amalkan Lemon Plus ni yang mengandungi bahan-bahan seperti yang tertera di VT, dan juga kita menggunakan ekstrak daripada inulin, iaitu soluble dietary diet yang baik untuk tubuh badan kita, dan produk ini juga boleh diamalkan lelaki dan wanita. Dan kenapa ada 2 botol kat depan nanti Yana? Sebab Lemon Plus ni dia versi 20 sachet, pack besar berharga RM59.90, dan tepi Atira ni Lemon Curve pack kecil yang 10 sachet berharga RM35.90. Jadi buat anda yang nak adakan badan yang orang kata apa menawan, saiz fizikal yang diidamkan agar lebih mudah bergaya, agar tahun 2021 lebih bermakna, agar kita boleh buat apa jua jenis aktiviti dengan badan yang lebih segar, badan yang lebih orang kata apa bertenaga untuk lakukan apa aktiviti, jangan lupa cuba dapatkan Lemon Plus ni yang berharga RM59.90, dan untuk pack 10 sachet boleh dapatkan Lemon Curve, kita bagi free shaker berharga RM35.90 saja. Okey, itu berkenaan dengan Lemon Plus. Betul. Seterusnya Atira. Okey, jus tradisi wanita ini merupakan produk yang tidak asing lagi di pasaran. Salah satu produk yang cukup lama di bawah jamu jelita. Jadi wanita di luar sana yang mahukan tenaga, stamina berpanjangan, lebih lagi buat suri rumah yang kita tahu kerja tak pernah habis, mesti selalu penat dan sebagainya, anda perlukan jus tradisi wanita ini sebagai minuman tambahan dalam rutin harian anda, kerana jus tradisi wanita lengkap dengan 16 herba terpilih yang kita tahu baik untuk dalaman, serta yang paling istimewa dalam ini turut mengandungi ekstrak daripada sarang burung. Kita tahu sarang burung ni banyak kebaikan dia, bukan saja untuk kulit, untuk kesihatan. Yang paling penting kebaikannya dalam bantu bagi kita bagi awet muda. Jadi dalam jus tradisi wanita ni kalau anda amalkan tak rugi sebab serba lengkap. Sebotol berharga RM35.90 baik untuk luaran dan dalaman. Dan untuk seterusnya Yana, kita ada Harum Jelita. Harum Jelita merupakan pencuci wanita yang kita formulasikan dengan menggunakan ekstrak aloe vera. Kita tahu wanita kalau kita pakai pencuci wanita yang tidak bersesuaian akan menyebabkan kering, kegatalan dan sebagainya. Jadi kita merumuskan menggunakan ekstrak daripada aloe vera supaya tidak mengeringkan, dan yang paling penting dalam ini juga turut mengandungi ekstrak daripada kacip Fatimah, ada juga ekstrak daripada manjakani yang kita tahu baik untuk dalaman, dan sebotol ni Uyana tahan 2 bulan. Nampak je kecil tapi tahan 2 bulan, berharga cuma RM18.90 saja. Boleh guna setiap waktu ke macam mana? Pakai bila perlu, dan juga bila disarankan pakai 2 kali sehari pun okey. Dan juga yang paling penting tak perlu pakai banyak, sikit saja. Dalamnya juga ada aloe vera yang anda tak perlu risau kerana dia tidak mengeringkan. Dan Ata ingin kongsikan kepada anda yang terakhir buat hari ini merupakan produk terbaru di bawah pada jamu jelita Uyana, Korset Ratu. Di mana Korset Ratu ni Ata ingin kongsikan kepada anda apa yang membezakan Korset Ratu dengan produk di luar. Kita menggunakan kain yang cukup fleksibel, yang cukup selesa untuk anda pakai. Dia sangat sesuai dan sangat selesa. Serap peluh, stretching orang kata, dan juga yang paling penting kita sediakan di bawahnya ada lubang supaya memudahkan kita ke tandas. Sebab setengah korset susah kalau kita nak ke toilet, nak kena buka baju dan semua dan sebagainya kan. Jadi kita mudahkan anda, kita sediakan lubang, dan yang paling penting buat anda yang selalu orang cakap nak bergaya tapi ada masalah tersembul sana sini, kadang-kadang kurang keyakinan diri nak pakai baju yang agak fit, nak pakai baju mesti besar sebab malu nak tunjukkan diri, anda boleh cuba Korset Ratu daripada jamu jelita ni, kerana penggunaan Korset Ratu bantu menaikkan aset kita bagi kita punya yang orang kata berlipat tu tak ada nampak, supaya kita lebih berkeyakinan diri nak berhadapan dengan orang. Dan yang paling penting belum ada lagi di pasaran, korset berharga cuma RM39.90 saja Yana. Cukup murah. Jadi ingin Ata kongsikan kepada anda, kalau anda yang ada masalah berat badan, yang anda ada masalah orang kata apa, selalu nak susah lawa dan sebagainya, anda masih mencari produk-produk yang terbaik untuk anda amalkan, Ata sarankan kepada anda untuk pakai Korset Ratu ni, sebab Korset Ratu ni bantu anda dapatkan bentuk badan yang menawan. Sebab dia orang cakap apa, bantu lagi nampakkan kita ni badan tak adalah lagi yang tak selesa, yang menggelebih dan sebagainya, anda pakai Korset Ratu ni. Dan juga buat anda yang masih mencari pencuci wanita yang mengandungi ramuan-ramuan semula jadi, ada aloe vera dan sebagainya, anda boleh cuba Harum Jelita yang berharga cuma RM18.90, serta jus tradisi wanita merupakan produk yang Ata ingin kongsikan kepada anda, cukup berkualiti, kegunaan luaran dan dalaman, berharga cuma RM35.90. Dan yang terakhir, bantu anda memiliki perut yang lebih selesa, rutin harian yang lebih bermakna, dapatkan Lemon Plus agar anda lebih berkenan diri berhadapan dengan orang. Dan semua produk ini boleh didapati di shopee.com.my dan WhatsApp Atira di 0133535575 sekarang untuk soalan pertanyaan dan konsultasi. Baik Atira, terima kasih banyak-banyak. Atira, bersama? Ya, tidak. Sebab seterusnya kita akan bersama dengan Kale dan juga Evie, peserta lagu cinta kita. Silakan. Selagi kita berkasih sayang,
takkan ku mungkiri janji bersamamu selamanya. Adakah kau pun begitu menghargai perasaan hati yang suci? Bila resah ingat saat indah, bila rindu ku nyanyikan lagumu sehari. Ku rasa bagaikan setahun menunggu tibanya oh bahagia. Oh kini ku tak lagi sendiri, kau telah pun kembali di sisi. Berdua menghadapi segala rintangan ini. Ku yakini kebesaran cinta kau beri. Bila resah ingat saat indah, bila rindu ku nyanyikan lagumu sehari. Ku rasa bagaikan setahun menunggu tibanya oh bahagia. Kita saling mengharapkan agar terus melangkah menuju arah yang takkan menghapuskan kita. Bila resah ingat saat indah, bila rindu ku nyanyikan lagumu sehari. Ku rasa bagaikan setahun menunggu tibanya oh bahagia. Bila resah ingat saat indah, bila rindu ku nyanyikan lagumu sehari. Ku rasa bagaikan setahun menunggu tibanya oh bahagia. Aha, yang pasti di Studio Wanita hari ini kita tak ada resahnya kerana mereka berdua membawa aura cinta. Lagu cinta kita dua. Baik, inilah finalisnya Kyle dan juga Evie ya. Okey, pertama sekali tanya melangkah ke final. Okey. Dan sekarang kita nak tahu mungkin serba sedikit terus bersama dengan penonton wanita hari ini. Mungkin ramai nak lebih kenal, lebih dekat Kyle dan juga Evie ni. Mungkin sebelum anda bersama lagu Cinta Kita Dua ni, anda buat apa sebenarnya? Saya memang seorang penyanyi dan juga seorang pelakon, dan saya ada bisnes sampingan iaitu saya mulakan satu events company dan saya kerja belakang tabir lah. Evie? Saya seorang penyanyi juga. Okey. So saya buat events macam wedding, lepas tu ada buat gigs selama 7 tahun sudah. And then itu saja. Okey, saya ingat pelakon X-Men tadi. Storm, itulah dia. Okey, Storm saya Wolverine. Alamak. Okey, tapi peringkat awal mungkin ramai tertanya jugalah mungkin apa yang menyebabkan anda rasa nak mencuba untuk masuk lagu ke Cinta Kita Dua ini. Macam saya memang tak pernah masuk pertandingan. Okey. Tak pernah keluar TV. So saya masa MCO ni memang susah sikit. And saya kalau dapat tahu pasal ni lagu Cinta Kita Dua, saya macam nak ambil peluang. Ambil experience yang baru. Dan dapat tahu dia punya show macam mana. Dapat pula jumpa dengan Kyle. Okey, untuk Kyle sendiri macam mana? Saya pula sebelum ni sama, tak pernah join mana-mana kontes. Dah 8 tahun dalam industri ni tapi tak berani atau rasa tak sedia lagi masuk kontes. Tapi masa COVID ni memang susah, tak ada kerja langsung. So saya nak ambil peluang ni untuk mara ke hadapan lah, dan juga harap kita boleh berjaya dalam Okey, apa yang menariknya lagu Cinta Kita ni sebenarnya adalah pada peringkat awal anda datang ke uji bakat, tak tahu pun siapa pasangannya kan pada peringkat awal. Tapi bila dah tahu anda berdua digandingkan, mungkin apa perasaan, bagaimana dapatkan chemistry dan sebagainya sehinggalah ke final ni. Masing-masing tersenyum nampak. Masa kita dapat
pilih lagu yang pertama, Okey. Fantasia Pulau Madu. Dia pilih lagu tu, I pilih lagu tu. So kita dapat dengar suara masing-masing. Tapi tak tahu tak jumpa. Okey. Saya memang tak dapat cam suara dia. Saya pernah dengar nama dia sebelum ni dalam muzik industri, tapi tak pernah macam jumpa, cuma macam terserempak saja. Tiba-tiba nampak dia atas stage macam, ni siapa ah? So macam Mata dia terbeliak besar. sebab tak nampak. Okey, bergimbas kembali tu memori pertemuan tu. Okey, ramai juga yang kata Evie ni ada macam Ning Baizura sikit. Ada juga Terima kan. kasih. Terima kasih. Okey, melangkah ke final ni, apa harapan dan mungkin saingan terdekat anda mungkin untuk di final nanti agaknya? Saya rasa dalam finals ni semua sama rata memang handal. Dan ada juga ciri-ciri kehebatan mereka semua. Kami pun ada rasa tertekan juga sebab positif stres lah atau pressure sebab semua pun hebat. Tapi bila resah ingat saat indah. Betul. Nyanyikan lagu, dia tak dapat. Okey, Evie Sri, adakah Evie meletakkan sebarang harapan ataupun mungkin adakah anda rasakan bahawa anda berpeluang untuk menjadi juara? Macam mana? Kita nak dengar satu jawapan yang mungkin positif daripada Evie sendiri. Sejujurnya, kita dah kenal selama 7 minggu. 7 minggu. And I rasa macam atas stage saya memang pastilah ada chemistry. Kita akan bagi yang terbaik, tapi rezeki hanya Tuhan yang tahulah. Okey, ni soalan ni mungkin lagu cinta kita. Dah ada bibit-bibit cinta ke? Ini saya nak... Saya rasa nanti bagi saya jawab je lah. Kalau malu boleh. Kalau mengimbas kembali pada lagu cinta kita satu tu, ada pasangan yang dah berumah tangga dah. Betul, dua. Ya. Dua. So macam mana? Apa jawapannya? Rahsia? Kita tunggu. Saya bagi dia je. Saya rasa bunga tu baru berbutik. Okey. Perasaan tu memang ada sebab kita meluangkan banyak masa bersama dalam sesi latihan dan juga program-program yang disediakan. Tapi bagi kami berdua, kita tak pernah macam bekerja dan juga melibatkan perasaan. Jadi kita adalah bincang kata okey, apa yang akan berlaku tu kita akan Go with the flow. Go with the flow Yes. first. Dan kalau ada perasaan tu maybe after the contest kita akan discuss lagi benda tu. Okey, kita ucapkan selamat berjaya untuk pasangan ini. Pastikan anda bersama dengan mereka untuk final lagu cinta kita 2-3 hari bulan jam 9 malam di TV3. Semoga anda memberikan persembahan yang terbaik untuk LCK2. Sekali lagi Evie dan juga Kel, terima kasih. Dan kepada anda semua jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Kita dah sampai ke penghujung wanita hari ini 30 Disember 2020. Ya, betul. Punyalah nervous nak masuk tahun baru sampai tarikh saya pagi tadi pun tak betul dah. 30 Disember. Apa yang pasti kami ucapkan terima kasih kepada anda yang dah setia bersama dengan kami selama 1 jam ini. Diharapkan topik kewangan ini sedikit sebanyak dapatlah memberi informasi yang berguna kepada kita semua. Baik, esok wanita hari ini akan kembali dan kita akan mengimbas kembali membincangkan tentang suka duka 2020 di wanita hari ini. Dan mungkin esok tak bertugas tapi saya ingin berkongsi kepada anda tentang pesanan. Jadi 31 Disember sila duduk rumahlah. Jangan ke mana-mana. Kita muhasabah diri dan kita fikirkan apa yang kita boleh lakukan untuk 2021. Jangan nak pergi ke sana ke sini mengayak malam tak payahlah. Betul. Itu pesanan untuk Yana. Betul, saya pula. Kita bersamalah sebenarnya. Ingat kalau keluar pun jaga SOP yang telah ditetapkan. #kita jaga kita. Bagi pihak penerbit Fiza Sabjahan, kami ucapkan terima kasih kepada anda dan kita bertemu lagi esok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam
hal jati diri dia. Permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya